Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya wal ulama wa syuhada ahli wa ahli hadhil jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, surat Al-A'raf ayat ke-170, juzuk yang ke-9 ya. Ayatnya berbunyi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudi'u ajral muslihin. Shadaqallahul adzim. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 170, juzuk yang ke-9, yang maknanya walladzina yumassikuna bil kitab, orang-orang yang berpegang teguh bil kitabi, dengan ataupun melalui kitab suci Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mereka sanggup menunaikan sembahyang dengan sempurna. Inna la nudi'u ajral muslihin, kami yakni Allah tidak akan mensia-siakan balasan orang yang melakukan kebaikan. Shadaqallahul adzim. Benarlah apa yang telah dipermankan oleh Allah. Surat Al-A'raf 170, juzuk yang ke-9. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita pada petang ini lepas sembahyang jamaah berzikir dan berdoa. Allah telah memilih para jamaah untuk berada dalam majlis ilmu, apatah lagi mendengar ilmu Allah melalui Al-Quran. Surat A'raf 170 ini ya. Dengan harapan mana tahulah nur Al-Quran akan disinarkan cahayanya kepada hati anda yang boleh melapangkan masa duduk sebentar saja ya.
sesuai dengan apa yang telah diberi peringatan oleh Rasulullah SAW. Man sholat sholatal jamaah summa jalasa fi khalqatil ilmi wa sami'a kalamullah. Cantik ya. Siapa yang berjaya sembahyang jamaah kemudian dia duduk di khalaqah ilmi, apatah lagi semasa duduk di khalaqah ilmi itu mendengar kalam Allah. Surat A'raf ayat ke-170. Kepada para jamaah, apatah lagi tuan imam yang turut sama ya, rahmat Allah akan terus dikurniakan kepada kita sebagai umat Islam, hamba Allah yang boleh berada di jamaah, lagi-lagi jamaah majlis ilmu. Pernah diingatkan oleh Rasulullah, alaikum bil jamaah fa innal barakata ma'al jamaah. Lazimkanlah kamu berada dalam jamaah, ini kumpulan ya. Kerana Allah Subhanahu wa taala akan memberi keberkatan apabila kita umat Islam sanggup berada dalam jamaah, apatah lagi jamaah majlis ilmu ya, mendengar lagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan itulah tadi hasil daripada tuan-tuan mujahadah boleh duduk mendengar dengan keikhlasan ya, ilmu yang sedia ada pada anda akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pernah juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berada dalam majlis ilmu, mendengar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan pilih anda sentiasa dapat rahmat, tahu ya. Nabi mengingatkan dengan cara umum kan, alaikum bil jamaah, lazimkan kamu suka berkumpul. Jamaah ini hanya kumpul, apatah lagi sembahyang berjamaah, berzikir, duduk majlis ilmu. Ini ada satu keistimewaan, pilihan Allah ya. Kalau Allah tak pilih kepada anda, tak sanggup duduk seperti ini. Tapi oleh kerana Allah telah memilih ya kepada para jamaah yang boleh duduk sama ya, alaikum bil jamaah tadi cukup cantik ya. Bukan itu saja, Rasulullah mengingatkan kepada kita apabila kita berada dalam jamaah ini, di antaranya a'tallahu rizqa minal halal, Allah akan kurniakan sumber rezekinya daripada yang halal. Alhamdulillah. Kerana duduk majlis ilmu, tahu dia punya cara bagaimana kita nak dapat keberkatan tadi. Termasuklah bagaimana saya bacakan hadis tadi, alaikum bil jamaah fa innal barakata ma'al jamaah. Kan umum ya, lazimkan kamu suka berjamaah kerana Allah nak beri berkat apabila kita jamaah. Rasulullah tak sebut apa yang nak diberkati, tapi harapan kita setakat manalah kita mampu,
Jadi sekurang-kurangnya umur kita pada hari ini dipinjamkan nyawa masih kita diberi pinjam, belum ditarik balik oleh Allah Ta'ala ya. Tapi kita kena ingat pinjaman sementara saja. Tapi apabila pinjaman sementara gunakan dengan sebaik-baiknya, inilah di antara orang yang ditegur atau diingatkan oleh Allah sebagaimana ayat yang saya baca tadi, surah A'raf 170 tadi. Saya ulang lagi ya. Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Cantik betul lah ya. Ayat ni pendek tau, tapi sambil kita bincang, sambil kita muzakarah, yang pendek itulah yang kita nak berusaha bagaimana kita nak dapat keberkatan melalui majlis ilmu ya. Umpamanya lah dalam ayat tadi Allah ingatkan walladzina yumassikuna bil kitab. Maka yumassikuna ada sabdunya, mesti ada rahsia tu. Tapi tak semua orang boleh bincang. Tapi tuan-tuan yang ada ini, Allah, ilmu yang telah begitu banyak pada anda, sama-sama kita bincang. Apabila Allah menggunakan dengan walladzina yumassikuna lil mubalaghah ataupun litaksir, maknanya kita kena sungguh-sungguh, jangan sambil lewa ya. Berpegang teguh bil kitabi dengan ilmu Allah melalui Al-Quran, dan apa saja yang ada hubung kaitnya dengan agama ini, apabila kita dengar, kita terima, kita fahami dan berpegang teguh, diamal sungguh-sungguh. Walaupun bermacam-macam ujian, tapi kita sedang menuju ke arah itu. Walladzina yumassikuna bil kitab. Ini namanya bincang. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kena selalu ingat mengingati, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada kita sebagai orang yang beriman. Takut-takut pernah ditegur oleh Rasulullah SAW, walaupun orang itu rajin ibadah tapi tanpa ilmu, takut ibadahnya takut-takut tak diterima, ataupun apabila diterima besok orang dapat sakulat berat, tapi takut-takut khofat. Maknanya apa yang kita amalkan itu sepatutnya ditimbang berat, tapi sekali ditimbang rupanya khofat ringan. Masya Allah ya. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa amma man sakulat mawazinuhu, orang yang amal baiknya ditimbang berat, kemana dia? Ya, tuan-tuan tak sedia maklum ya. Fa amma man sakulat mawazinuhu, amal baik ditimbang, tak kemana mereka ya. Berada di taman surga ya. Ini semua anugerah ya. Tapi na'udzubillah, ditakdirkanlah amal yang dilakukan itu ringan, khofat. Tadi sakulat mawazinu fahuwa fi isyati radiyah, hidup dalam keridaan Allah, maknanya kat dunia pun Allah ridha, ke akhirat pun ridha. Ini satu anugerah tau.
Pasal Allah sebut dengan cara umum, ya. Bila kita bincang, Allah menyebut dengan cara umum, itu satu anugerah, ya. Orang yang ditimbang amalnya berat, hidup dalam keridaan Allah. Allah tak sebut dunia ke akhirat dengan umum, kan. Kat dunia pun dapat keridaan Allah, ya. Umur anda 5-60 tahun ke ataupun mungkin 2-30 tahun, alhamdulillah boleh digunakan majlis ilmu duduk. Walaupun urusan anda banyak, tapi oleh kerana nur Al-Quran itu dipancarkan dalam hati anda, itulah tak rasa berat, ya. Duduk dengan hati yang penuh ikhlas. Lagi-lagi baca Al-Quran tadi, fa amma man saqulat tadi, ya, mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Semangat kita, ya. Ya. Macam mana kita nak tahu timbangnya amal berat kita berat kalau ada ilmu? Masya Allah, ya. Orang yang beramal ada ilmu, seperti tuan-tuan yang ada inilah, ditimbang berat, seluruh malaikat tak berhenti mendoakan anda. Pasal tuan-tuan boleh duduk dalam majlis ilmu, mendengar ilmu yang disampaikan. Masya Allah, ya. Ini memberi semangat kepada kita. Mungkin kalau kita tak bincang, kadang-kadang tak perasan. Alah, ada manusia kalau nak datang duduk dengar, tak nak tak apa. Itu biasa, kan. Lain lagi orang Jawa, ya. Nak diajak beramal tu, alah kadar sunat wae kok. Itu tapi bukan anda, ya. Ada benda itu sunnah saja, dia tak ambil berat, ya. Kita jangan salahkan manusia diajak beramal kerana dia tak ambil berat, kerana nur iman mereka tak dipancarkan dalam hati mereka. Imannya ada, tapi imannya ditimbang Allah takut-takut, ya. Ditimbang khofat tadi ringan, ya. Jadi macam mana nak sakulat tadi, kena ada ilmu. Tuan-tuan duduk masa ilmu mungkin 5-10 minit ke, tak kira lah kat mana, ya. Tapi duduk masa ilmu, para malaikat berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang sibuk tapi boleh duduk majlis ilmu. Masya Allah, ini satu anugerah, ya. Ya. Ini kalau kita dengar macam ini, alhamdulillah, tuan-tuan duduk dengan tenang, ya. Pasal Allah pilih anda. Ya, kalau tak dipilih, itulah tadi, ya. Lepas bayang, ya, tinggalkan majlis, pergi ngeteh. Tapi tuan-tuan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khiyaru ummati ulama'uha. Umat aku yang dipilih oleh Allah ialah umat aku yang boleh duduk majlis ilmu, dapat ilmu. Itu adalah pilihan, khiyaru ummati, ataupun kadang-kadang disebut al-Mustafa. Mustafa ini adalah pilihan. Kalau tak dipilih oleh Allah, cakap macam mana pun, tahu macam mana, tapi kalau tak dipilih, tak sanggup duduk macam anda ini. Jadi hasil daripada kita bincang, teruskan perjuangan anda, ya. Ada ruang. Kalau saya pun datang sini bukan selalu sekali-kali saja, kadang-kadang biasanya sebulan sekali, tak kira lah, ya. Tapi duduk saja dalam majlis ilmu, Masya Allah, seluruh makhluk Allah Ta'ala tak berhenti baca istighfar. Yastaghfiru kullu syai'in ala muallimil khair. Orang yang boleh duduk dalam majlis ilmu nak dapat ilmu ni, seluruh makhluk Allah Ta'ala beristighfar.
tapi tak dengar, tak nampak. Ya. Paling-paling tidak seluruh makhluk termasuk tuan-tuan duduk di kambal, ya. Kambal yang tuan duduk tu dibaca istighfar, Allahumma ghfirlahu warhamhu. Kalau yang duduk majlis perempuan, Allahumma arhamha wa ghfirlaha. Tengok itu semua ada penjelasan. Ya, yastaghfiru kullu syai'in ala muallimil khair. Apabila kita duduk dalam majlis ilmu, seluruh makhluk baca istighfar. Kalau rujuk kepada Al-Quran pun diingatkan oleh Allah, ya, turun para malaikat apabila kat dunia ini ada majlis ilmu, termasuklah di masjid ini ini ada majlis ilmu. Nazala alaihimul malaikah. Tengok, ya, yang datang manusia, tapi sebenarnya nazala alaihimul malaikah, diberitahu oleh Allah, malaikat pun turun daripada langit kerana manusia ada nafsu kok boleh datang duduk majlis ilmu, ilmunya dah banyak tapi boleh dengar. Itu adalah anugerah Allah, ya. Tanazzalu alaihimul malaikah. Allah turut sama. Kalau di alam dunia ini ada majlis ilmu, nazala alaihimul malaikah, malaikat akan turut sama. Mengapa malaikat turut sama? Bukan dia datang saja. Astagfirullah. Rahsia jadi kalau tak dibincang, tak muzakar, tak seram, kita tak perasan. Tapi bukan tuan-tuan, ya. Malaikat turun majlis ilmu, mendengar bersama-sama manusia, dia sambil berdoa. Doanya dirakam oleh Allah. Apa doa malaikat? Kalau kita kisah sebenarnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuan-tuan boleh rujuk melalui Al-Quran ni. Kalau tuan baca belum jumpa ayat, jangan berhenti, ya. Tuan-tuan yang duduk majlis ilmu, malaikat dari langit turun berdoa. Doa malaikat cukup cantik, dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia doa malaikat? Ya. Alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jelas, ya. Kamu wahai manusia boleh duduk majlis ilmu, engkau jangan takut, engkau jangan risau, engkau jangan susah hati. Cantik doa malaikat tau, ya. Alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah. Malaikatnya doa, kamu diberi kabar gembira, surga lah sedang menunggu ketibaan anda. Kalau semua dengar doa malaikatnya, penuh agaknya masjid. Tapi tak kiralah tuan-tuan yang telah dipilih, alhamdulillah, teruskan perjuangan anda. InsyaAllah 5-6 minit lagi boleh, ya. Kalau boleh jangan panjang-panjang, ini cadangan saja, ya. Ini doa malaikat. Saya pernah ditanya tahu oleh seorang hamba Allah, mengapa malaikat turun daripada langit doakan manusia yang duduk dalam ilmu mendengar kalam Allah Al-Quran, ya. Di antara jawapan yang minta maaf, ya, malaikat doakan kepada manusia yang boleh duduk majlis ilmu, alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Doa malaikat mustajab. Pasal apa doa malaikat mustajab? Dua sebab boleh, ya. Bincang saja. Malaikat tak pernah ngumpat orang, satu. Yang kedua, malaikat tak pernah merokok. Tak masalah, ya. Malaikat tak ngumpat orang, malaikat tak pernah merokok. Ya, kulu min rizqillahi halalan thayyibah.
Ya, sebab itu doa dia mustajab. Jadi kalau kita bincang masa ini, malaikat doanya mustajab kerana dia tak pernah merokok. Boleh? Berani kau cakap? Tak berani tengok. Ya. Kalau cakap orang yang jadi ahli tak jadi masalah lah ya. Ya. Tapi ini semangat kita. Ya. Semangat yang ada pada diri kita ini, kita ada panduan yang mana saya baca tak ayat tadi ya, walladzina yumassiku bil kitab wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslimin. Cantik betul-betul ayat ini ya. Orang yang sanggup berpegang teguh dengan panduan kitab suci Al-Quran dan sanggup mendirikan sembahyang dengan sempurna. Ya, alhamdulillah ya. Ini semua tawaran yang perlu diambil perhatian. Mungkin kalau kita tak baca surah A'raf ayat ke-170 ni, kita tak perasan tau, tapi bukan tuan-tuan tau. Tapi apabila kita duduk majlis bacakan surah A'raf 170 ni, menambahkan keyakinan anda ya. Wa idza tutla alaihi ayatuna, ataupun dibacakan ayat kami, zadatum imana, iman yang ada pada diri kita akan dipertingkatkan lagi oleh Allah. Tengok itu, al imanu yang kusu wa yazid. Iman yang ada pada setiap orang ada kalanya ada kurang, ada kalanya yang bertambah. Macam mana iman kita tambah? Itulah dibacakan ayat Allah. Ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatum iman. Kan jelas tu. Ya. Masya-Allah. Di antaranya lah apabila tuan-tuan sanggup duduk majlis ilmu walaupun masih yang singkat, tuan-tuan nanti dah habis majlis ilmu ya. Nanti bangun tinggalkan masjid, dosa-dosa anda disapu bersih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata sanggup duduk majlis ilmu, masya-Allah. Kalau semua dengar macam inilah dan nampak kelebihan itulah tadi, tak ada orang yang tak nak duduk majlis ilmu. Ya. Yang mana tahulah apabila tuan-tuan dapat mendengar apa ilmu yang dikurniakan oleh Allah, kata orang bahasa Jawa ya, mantap ni yakin. Saya selit cakap Jawa dengan marah ya. Kita nak dapat keyakinan itu bukan mudah. Ya. Dalam surat Al-Hakumut Takasur pun Allah sebut yakin sampai 2 kali tahu. Perasan tak? Ayat yang pendek Al-Hakumut Takasur dia disebut kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Dalam surat Al-Hakumut yang pendek je yakin ada 2. Pertama, ilmu kena apa? Yakin kena ada ilmu. Yang kedua, apabila kita dah dapat ilmu keyakinan, kita buktikan. Itu ainal yakin, buktikan. Contohnya tuan-tuan boleh duduk majlis ilmu. Ini namanya ainal yakin. Masya Allah. Ini pandangan-pandangan seperti ini kena selalu kita bincang. Semangat ya. Masya Allah. Ya. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, saya nak petikkan sedikit ya. Kalau surah Al-Hakumut 2, ilmal yakin, ainal yakin, ini pandangan daripada Imam Ghazali, Imam Syafi'i di antaranya. Tambah lagi satu yakin apa dia? Hakul yakin. Masya Allah. Ya. Kita dapat 3 keyakinan. Ilmal yakin, ainal yakin, hakul yakin. Ya, cantik tak? Islam ni kena bincang macam itu ya. Kita nak dapat yakin, kena ada ilmu, kena ada bukti, dan kita kena hakul yakin.
yakin yang sebenar. Ya, ma huwal yakin, al yakin ma saddaqahu bil amal. Apabila kita ada perasaan yakin, buktinya apa? Boleh buat. Itu dia. Inilah untungnya umat Islam, kita kena ada ilmu. La ibadata liman la ilma lahu. Tak dikira ibadah sempurna kalau tanpa ilmu, kan jelas. Ialah kalau yakin ada ilmal yakin, ainal yakin, hakul yakin. Rukun saja pun ada 3. Pusing kali ya. Rukun iman, rukun Islam, rukun apa dia? Makrifah. Cantik kan? Ya. Apabila kita semua ada usaha 3 ini, insya-Allah bahasanya mudah sangat ya. Orang yang ada mempunyai keimanan yang sempurna, ya, di antaranya yakin kepada akhirat, ya. Hidup kat dunia, kalau kita nak dapat yakin untuk akhirat ni bukan mudah dah, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan akhirat lebih baik daripada urusan dunia. Ini panjang cerita ni. Kalau boleh 2 minit lagi boleh ya. Takut panjang sangat nanti ya. Kita nak dapat hakul yakin, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan mudahkan urusan seperti ini, insya-Allah. Tapi itulah syaratnya, la ibadata liman la ilma lahu. Kita nak dapat ibadah yang sempurna dan diterima, kena ada ilmu. Masya-Allah. Ya, dalam surat Iqra pun cerita Iqra bismillahirrahmanirrahim, surahnya dan ayat yang ke-6 apa dia? Allamal insana ma lam ya'lam. Kan cantik. Yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada makhluk yang namanya manusia. Kan cantik. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah kurniakan ilmu kepada manusia. Mengapa Allah tak sebut allamal malaika ya? Tapi Allah sebut allamal insana. Bermakna makhluk yang nama manusia, makhluk yang bertuah, pasal ditegur oleh Allah Ta'ala dengan bahasa allamal insana ma lam ya'lam. Yang dikasih ilmu oleh Allah ialah manusia. Allah tak beri kepada makhluk lain seperti jin. Allah tak sebut allamal jinna ma lam ya'lam. Tapi dia allamal insana ma lam ya'lam. Jadi sekianlah saja ilmu yang kita bincang pada petang ini. Walaupun sedikit tapi berkesan ya. Cakap Jawa boleh? Nanti ceramah ingat cakap Jawa ini sampai ingat balik nanti ya. Ben sedikit tapi kemerti. Cakap Jawa kan ya. Biar kita dapat ilmu sikit tapi berkesan. Inilah nak dapat ilmu yang berkat manfaat diamal dan disampaikan. Ini kena yakin. Jadi sekianlah saja yang dapat saya sampaikan. Kalau saya sampaikan panjang sangat, minta maaf ya. Kalau saya sampaikan tuan-tuan tak berapa sedap dengar ya, pun minta maaf ya. Boleh? Pasal saya innama alainal balaghul mubin, tugasnya menyampai. Saya pun nyampai tak ada nota. Cuma buka Al-Quran saja. Ya Allah manawir qulubana binuril Quran. Sinarilah hati kami dengan nur Al-Quran. Baca Al-Quran ya Allah. Ilmu Quran. Jadi sekianlah saja yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengar ya. Akhirnya minta maaf lah ya. Saya menggunakan bahasa minta maaf cakap Melayu ya. Cakap Jawa boleh. Nyuwun ngapunten dumanteng panjenengan sedaya
Kalau saya cakap panjang tak sedap, minta maaf ya. Nyuwun ngapunten nanti minta maaf ya. Cakap Melayu minta maaf, coba ke Jawa nyuwun ngapunten ngapura. Cakap Arab boleh. Afwan katsira. Ya, minta maaf kalau saya ceramah banyak. Satu lagi bahasa boleh. Melayu, Jawa, Arab. I am sorry. Bahasa Inggrisnya. Jadi kalau saya cakap panjang tak sedap, minta maaf ya. I am sorry. Sekianlah saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh sabar ya. Semoga Allah teruskan pendirian anda dengan harapan walal akhiratu khairul laka minal ula. Matlamat kita nak dapat bahagia selamat besok di akhirat. Kalau boleh dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi sekianlah saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah silap minta maaf ya. Akhirnya baca doa yang tuan-tuan boleh pal kecepal ya. Saya baca doa ni tuan-tuan dah pal kecepal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Tambah sikit boleh ya? Sikit aja. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Kumpulkan kami pada petang ini dapat majlis dalam majlis dapat ilmu yang manfaat, berkat, terima, amal, yakin, dan perpisahan kami dipelihara oleh Allah jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya rabbil alamin. Qabbalallahu